أحييكم جميعا بتحية الإسلام تحية مباركة من عند الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى آل كل والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين وخصوصا إلى حضرة العالم العلامة الشيخ أبو عبد الحسين ناصر بن محمد طيب المسعودي البنجاري شيء لله لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, babun fi arkanis salah. Bab pada menyatakan tentang rukun-rukun sembahyang. Arkan jamak kepada rukun. As-salah. Ini suatu bab pada menyatakan segala rukun sembahyang. Rukun juga dengan makna wajib. Rukun tu wajib. Wajib pun dia, rukun pun dia. Rukun juga dengan makna imad, yakni tiang. Jadi maknanya tiang menjadi satu struktur kewajipan dalam sesuatu perkara. Macam kita nak buat bangunan masjid, mestilah ada tiang. Kalau tidak, macam mana bangunan tu nak berdiri? Itulah makna rukun. Jadi dia beza dengan syarat sah. Syarat sah, sesuatu tu contoh macam bangunan ni dah dibina, tapi boleh jadi bangunan tu tak dapat pengesahan sebab tak ada ikut dia punya syarat-syarat undang-undang dia, peraturan dia. Macam kita buat bangunan tak ada CF dan sebagainya, tak ada bomba punya sertifikat. Itu masuk syarat. Benda dah jadi tapi terbatal. Adapun rukun, kalau tak ada dia, bukan batal, tapi tak jadi terus. Macam tiang tak ada, bangunan tu tak jadi terus. Bukan kata bangunan tu batal, tak batal, tapi tak jadi terus. Itu rukun. Beza dengan syarat. Syarat kita dah buat, tapi menyebabkan perbuatan kita terbatal. Sembahyang tu terbatal. Adapun rukun, kalau tak ada dia, tak dinamakan sembahyang. Jadi inilah kita nak belajar tentang rukun. Bermula rukun sembahyang itu ada 13 perkara. Ada 13 perkara. Dalam kitab-kitab yang lain ada banyak macam-macam. Ada yang kata 18. Ada yang kata 19 pun ada. 20 pun ada. Jadi perbezaan di situ kadang-kadang ada perbezaan yang bukan perbezaan ketara pun.
Cuma dia tambah, contoh dia tambah tamak ninah di setiap rukun-rukun tu dia tambah tamak ninah. Maka jadi banyak lah. Tapi dia punya asas dia 13 ni. Dan paling masyhur ialah 13 ni. Rukun semayang itu 13 perkara. Jadi dalam semayang ni 13 perkara inilah yang wajib. Selain daripada 13 ni, dia termasuk dalam kategori sunat. Okey, yang wajib 13 ni saja. Contohnya, maksudnya sekiranya kalau seseorang tu buat 13 ni saja, semayang dia dah sah. Semayang dia dah jadi dan sah. Tapi kalau 13, salah satu daripada 13 ni tak ada, maka sembahyangnya bukan setakat tak sah, malah tak jadi sembahyang. Tak dinamakan sembahyang. Pertamanya, niat dengan hati. Pertama, niat. Nanti setiap satu rukun ni dia akan buka hurai satu-satu. Ni kita senaraikan aja dulu. Niat dengan hati. Niat tempatnya di dalam hati. Keduanya, takbiratul ihram. Takbir yang mula-mula tu. Ketiganya, berdiri betul. Berdiri betul tu adalah rukun. Keempatnya, membaca Fatihah. Kelimanya, rukuk. Keenamnya, iktidal. Ketujuhnya, sujud. Kedelapan bahasa lama. Kedelapannya, duduk antara dua sujud. Kesembilannya, membaca tahiyat akhir. Kesepuluhnya, selawat akan Nabi pada tahiyat akhir. Kesebelasnya, duduk bagi keduanya. Keduanya mana? Iaitu pada tahiyat akhir. Membaca tahiyat akhir dan selawat Nabi pada tahiyat akhir. Dua tu. Mana yang ke-10 dan ke-11. Tu masuk keduanya. Nya tu balik ke-10 dan ke-11. Kedua-belasnya, memberi salam. Ketiga-belasnya, tertib pada kebanyakan rukun yang tersebut itu. Baik. Dalam 13 rukun ni, dia terpecah kepada 3 kumpulan. 3 bahagi. Kita kena bahagikan dia. Iaitu satu namanya rukun qauli. Yang dua namanya rukun fi'li. Yang ketiga namanya rukun qalbi. Baik, niat termasuk dalam rukun qalbi. Sebab dia melibatkan dalam hati. Baca niat dalam hati. Tapi setiap satu ni kita kena pandai letakkan kumpulannya di mana. Keduanya takbiratul ihram. Takbiratul ihram termasuk dalam rukun qauli. Rukun qauli ni rukun yang melibatkan qaul, perkataan yang diucap. Dan syarat rukun qauli mesti dengar di telinga sendiri. Itu mazhab kita Imam Syafi'i. Tak kira sembahyang berjemaah atau sembahyang sendiri. Mesti dengar di telinga sendiri. Jadi salah satunya takbiratul ihram. Ketiganya berdiri betul. Berdiri betul termasuk dalam rukun fi'li. Keempatnya membaca Fatihah, itu rukun qauli. Juga baca Fatihah mesti dengar di telinga sendiri. Kelimanya rukuk, rukun fi'li. Keenamnya iktidal, rukun fi'li. Ketujuhnya sujud, rukun fi'li. Kelapannya duduk antara dua sujud, rukun fi'li. Fi'li itu perbuatan. Kesembilannya membaca tahiyat akhir, rukun qauli. Jadi baca tahiyat akhir itu rukun qauli, mesti dengar di telinga sendiri. Kesepuluhnya selawat akan Nabi pada tahiyat akhir. Pun rukun qauli. Kesebelasnya duduk bagi keduanya, itu rukun fi'li. Kedua belasnya memberi salam, rukun qauli. Ketiga belasnya tertib, itu rukun qalbi. Baik, faslun. Bermula niat sembahyang. Tajuk masuk yang pertama, rukun yang pertama. Iaitu niat sembahyang. Jadi yang disebut dalam 13 ni saja yang wajib. Kalau tak disebut dalam 13 ni, dia tak masuk dalam perkara yang wajib. Okey? Baik. Jadi apa beza wajib dengan sunat? Wajib, kalau kita benda-benda wajib ni, yang 13 ni, kalau kita tertinggal, maka wajib kita patah balik kat tempat kita tertinggal tu. Kalau dia tak patah balik, solatnya batal. Sebab tak cukup rukun. Kalau benda sunat, kalau kita tertinggal, tidak wajib patah balik.
Itu beza. Jadi kita masuk dulu yang pertama lah, niat. Faslun, bermula niat sembahyang, iaitu atas 4 martabat. Niat sembahyang ada 4 martabat. Dengan iktibar segala juzuk niyah, juzuiyah ni. Dengan segala juzuknya. Apa dia? Martabat yang pertamanya iaitu sembahyang yang memada pada niatnya dengan qasad jua. Jua di situ dengan makna sahaja. Maknanya martabat yang pertama, niat sembahyang martabat yang pertama iaitu niat sembahyangnya memada. Memada ni sekadar keperluan. Sekadar niatnya itu sekadar qasad sahaja. Qasad ni makna meniat menciptakan perbuatan yang nak dibuat. Sahaja aku solat, itu qasad. Itulah maksud qasad. Qasad jua artinya meniat akan zat sembahyang jua seperti diniatnya, nawaitu usolli. Macam tu. Artinya sengaja aku sembahyang. Itulah namanya qasad. Jadi ada jenis sembahyang memada. Memada tu maknanya hanya niat macam tu cukup dah. Sahaja aku sembahyang cukup dah. Jenis sembahyang macam mana? Iaitu tiap-tiap sembahyang yang tiada mempunyai waktu. Sembahyang yang tak berkait dengan waktu. Dan sebab sembahyang ni boleh dia ada tiga keadaan. Ada sembahyang kerana waktu, ada sembahyang kerana sebab, ada sembahyang kerana tak ada kerana sebab, tak ada kerana waktu. Macam ni. Sembahyang ni tak ada kena mengena dengan waktu dan tak ada kena mengena dengan sebab. Iaitu sembahyang apa? Sembahyang sunat mutlak. Sembahyang sunat mutlak ni sembahyang sunat saja-saja. Boring tak tahu nak buat apa, sembahyang sunat. Jadi daripada duduk melangok kat tangga pondok tu, baik sembahyang sunat. Betul tak? Boring tak tahu nak buat apa, sembahyang sunat. Boleh pahala. Sembahyang sunat mutlak nama dia. Sembahyang sunat mutlak ni niat dia cukup sahaja aku sembahyang. Dah. Cukup. Dia punya martabat niat dia. Dan yang dihubung dengan dia, tu yang berkait dengan solat sunat mutlak. Seperti tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid ni adik-beradik lah dengan solat sunat mutlak. Dan minta hujan, dan sembahyang hajat, dan istikharah, dan sunat wuduk, dan tahajud, dan lainnya. Jadi memadalah maksud sini. Kalau kita sembahyang tahiyatul masjid, kita usolli saja. Sahaja aku sembahyang. Kita pun angkat tabir. Sebab tahiyatul masjid ni, masuk je masjid, kita sembahyang sunat, automatik jadi tahiyatul masjid. Sebab tu kalau kita dah terlambat, orang dah azan, kita baru sampai masjid, kita pun terus sembahyang sunat. Ataupun kalau kita niat sembahyang sunat tu, sembahyang sunat qabliyah, macam subuh tadi. Kita niat sembahyang sunat subuh, kan? Kita pun sembahyang. Kita sembahyang tu automatik jadi tahiyatul masjid sekali. Sebab tahiyatul masjid ni, masuk je masjid, sembahyang sunat, itulah tahiyatul masjid. Walaupun tak disebut tahiyatul masjid. Sebab memada niatnya dengan hanya sahaja aku sembahyang. Begitu juga dengan solat minta hujan. Begitu juga dengan sembahyang hajat. Solat hajat pun memada kalau kita kata sahaja aku sembahyang. Cukup. Walaupun tak sebut sahaja aku sembahyang hajat. Memada. Memada tu maknanya macam tu pun boleh. Macam tu. Dan istikharah pun begitu. Dan sunat wuduk. Solat sunat wuduk pun sama. Lepas je ambil wuduk, kita sembahyang sunat. Automatik jadi solat sunat wuduk. Dan tahajud. Tahajud pun sama juga. Tahajud ni, bila kita bangkit tengah malam, kita pun sembahyang sunat 2 rakaat. Walaupun kita tak sebut tahajud. Dia kata sahaja aku sembahyang. Allahu Akbar. Tahajud dah jadinya. Sebab makna tahajud, mendirikan solat sesudah bangkit daripada tidur malam. Dan lainnya. Daripada tiap-tiap sembahyang yang diqasad dengan dia, memperbuat sembahyang jua. Jua makna apa? Sahaja. Jadi daripada tiap-tiap sembahyang yang diqasad, yang diniatkan dengan dia
memperbuat sembahyang sahaja. Sekadar niat aku sembahyang saja. Dan martabat yang keduanya, iaitu sembahyang yang memada dengan qasad dan ta'yin. Ini martabat kedua pula. Dia ada dua syarat dia, iaitu qasad dan ta'yin. Ada dua pula. Tadi qasad je, ini qasad dan ta'yin. Okey, jangan pening. Artinya meniat akan zat sembahyang. Qasad kita dah faham tadi. Apa makna qasad? Sahaja aku sembahyang. Kalau ta'yin pula, ta'yin ni dia menyebut akan zat sembahyang tu. Sembahyang tu sembahyang apa? Itu namanya ta'yin. Meniatkan sembahyang ni sembahyang apa? Macam tu. Artinya meniat akan zat sembahyang dan meniat akan waktunya atau sebabnya, dan disebut juga waktunya apa ataupun sebabnya apa. Iaitu dia kata tiap-tiap sembahyang sunat yang mempunyai waktu atau mempunyai sebab. Jenis-jenis sembahyang sunat yang ada waktu dan ada sebab. Seperti segala sunat rawatib. Baik, solat sunat rawatib ni mana? Solat sunat yang mengiringi solat fardu. Jadi solat sunat rawatib ni perlu ditakyinkan. Mesti disebut qabla atau ba'diyah. Qabliyah atau ba'diyah. Tapi kalau solat sunat tu ada satu saja macam subuh, memada kita sebut, kita niat kita sahaja aku solat sunat subuh. Sahaja aku solat sunat subuh. Walaupun tak sebut qabliyah tu, sebab solat sunat subuh memang itu je ada. Sebelum je ada. Tapi kalau zuhur kita kena sebut sahaja aku solat sunat qabliyah zuhur. Sahaja aku solat sunat ba'diyah zuhur. Qabliyah tu makna sebelum, cakap Melayu boleh. Sahaja aku solat sunat sebelum zuhur. Sahaja aku solat sunat selepas zuhur. Boleh. Subuh solat sunat rawatib berapa rakaat? 2. Zuhur sebelum zuhur 4. Boleh buat 4 sekaligus. Ada tahiyat awal ataupun tak ada tahiyat awal. Ataupun boleh buat dua-dua. Kalau orang tanya afdal, mana lebih afdal? Buat dua-dua. Sebab apa buat dua-dua lebih afdal? Sebab bila buat dua-dua lebih banyak dia punya perbuatan sembahyang. Tahiyat akhirnya akan jadi 2 kali. Dan doa iftitah akan dibaca 2 kali. Jadi lebih banyak bacaan dan lebih banyak perbuatan sembahyang, itu lebih banyak pahala. Cegah sikit bagi ke nak senang robik dulu. Lepas zuhur ba'diyah, lepas zuhur asar. Memang lepas zuhur asar orang cerita rawatib lah ni. Lepas zuhur 4 juga, 2. Lepas tu sebelum asar berapa rakaat? 4, bukan 2. Dalam hadis Nabi sebut 4. Jadi semayang qabliyah asar tu 4. Okey. Baca dalam kitab Hidayatul Salikin ada sebut. Lepas tu semayang maghrib qabliyahnya berapa? Qabliyah maghrib. Tak ada qabliyah maghrib. Ada ke tak ada qabliyah maghrib? Ada. Berapa? 2. Ba'diyah 2. Isyak pun begitu. Qabliyah 2, ba'diyah 2. Okey. Cuma qabliyah maghrib dia tak termasuk dalam muakkad. Dia ada muakkad dan ghairu muakkad. Itu nanti lebih dalam kita mengaji nanti. Biar dulu. Nak cerita niat je ni. Jadi niat rawatib tu mesti ditakyinkan. Qabliyahnya ke atau ba'diyahnya. Dan sunat gerhana, semayang solat sunat gerhana pun ditakyinkan. Sunat gerhana apa? Gerhana bulan ke gerhana matahari? Okey, mesti ditakyinkan. Kalau tak ditakyinkan maka tak sah niat dia. Dan sunat gerhana seperti diniatnya
usalli sunata zuhri qabliyatan au ba'diyatan. Itu ni dia buat contoh sunat rawatib. Kita sahaja aku sembahyang sunat zuhur sebelum atau selepas. Artinya sahaja aku sembahyang sunat zuhur dahulu daripadanya atau kemudian daripadanya. Atau lagi, usalli sunata kusufi syamsi awil qamar. Sahaja aku sembahyang sunat gerhana matahari atau bulan. Ini contoh dia buatlah atau sebab nak buat dua contoh yang berbeza. Jangan nanti niat macam ni pula. Nah, dia pun niat usolli sunata kusufi syamsi awil qamar. Habis sembahyang ni sunat gerhana bulan ke matahari? Kan? Ini contoh. Jangan luruh bendur sangat. Artinya sahaja aku sembahyang sunat gerhana matahari atau gerhana bulan. Selesai martabat kedua. Terus, dan martabat yang ketiganya, bab niat lagi, martabat ketiga. Sembahyang yang memada pada niatnya dengan qasad dan ta'rad dan ta'yin. Okey, ada tiga pula kewajipan dia dalam niat tu. Iaitu ada qasad, ada ta'rad, ada ta'yin. Ada tiga benda yang kena pastikan ada dalam niat kita. Apa dia qasad, ta'rad, ta'yin? Itu meniat akan fardu. Okey, qasad kita dah faham. Sahaja aku solat. Ta'yin, solat jenis apa? Solat tu nama apa? Okey. Ta'rad dia apa? Ta'rad dia ni meniat akan fardu. Kena sebut fardu tu. Kena nyatakan dalam niat kita tu kefarduan dia. Okey. Iaitu segala sembahyang fardu yang 5 waktu ini. Semua solat 5 waktu kita ni. Demikianlah niatnya. Usolli fardu zuhri. Contoh. Usolli tu qasad. Fardu tu ta'rad. Az-zuhri tu ta'yin. Qasad, ta'rad, ta'yin. Jadi usolli fardu zuhri atau al-asri atau al-maghribi atau al-isya'i atau as-subhi. Soalan semalam. Oh ya, dah jawab dah. Kenapa bila ulama kita buat contoh dalam kitab, dia akan mula dengan zuhur? Kenapa dia tak mula dengan subuh? Sebabnya zuhur lah solat yang pertama diajar oleh malaikat Jibril kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, solat zuhur. Lepas Nabi dapat kefarduan solat ni bila? Isra' Mi'raj. Nabi balik Isra' Mi'raj pukul apa? Adalah pukul apa? Waktu mana? Subuh. Tapi masa tu dah sembahyang subuh? Belum. Sebab belum diajar oleh malaikat Jibril. Bila malaikat Jibril turun? Zuhur. Tengah hari malaikat Jibril turun. Turun ajar Nabi. Ajar kat mana? Tiping. Ajar dekat depan Kaabah. Kalau dapatlah pergi dekat dengan Kaabah tu, dekat dengan pintu Kaabah. Kebiasaannya dekat dengan tempat imam berdiri semayang. Kalau perasan dekat Syazarawan tahu? Batu yang bawah Kaabah. Kaabah keliling batu bawah dia, dasar dia tu. Batu lantai bawah tu. Batu bawah tu ada satu batu yang lain daripada batu lain. Bentuk dia, rupa dia tu. Waktu tu rupa dia lain daripada batu yang lain. Kat situlah tempat malaikat Jibril ajar Nabi kita solat. Kat situ tempatnya. Nanti bila-bila pergi umrah cari nampak tu. Sebab tu imam Masjidil Haram dia akan semayang kat situ. Kat situlah tempat bermulanya pelajaran solat Zuhur. Kemudian malaikat naik atas lift. Bila waktu asar, malaikat Jibril turun lagi sekali ajar Nabi semayang. Begitu juga maghrib, begitu juga isyak dan akhir sekali subuh. Okey. Lepas tu kalau kita baca mana-mana kitab, contoh mesti Tok Syekh akan letak contoh Zuhur dulu. Lepas tu baru asar, lepas tu baru maghrib, lepas tu isyak, lepas tu baru subuh.
Itu menunjukkan apa? Menunjukkan ulama ini setiap kali dia karang kitab bukan ikut cita rasa hati, semuanya ikut ilmu. Sampai nak buat contoh pun ikut ilmu lagi. Tu yang kita kena tahu apa sebab kenapa Tok Syekh letak ni dulu, letak ni dulu. Bukan saja-saja letak nak bagi sedap, tak. Dia bukan ikut hati, dia ikut ilmu. Itulah ulama. Okay, baik. Terus artinya sahaja aku semayang fardu zuhur atau fardu asar atau fardu maghrib atau fardu isya atau fardu subuh. Dan inilah benda yang wajib ada dalam niat sekurang-kurangnya. Jadi lain daripada tiga ni, dia masuk dalam kategori sunat sahaja. Jadi tadi kita semayang subuh. Sahaja aku solat fardu subuh, itu yang wajib. 2 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala, belakang tu semua sunat. Ya, apa dia? Kalau niat dia, aku solat, tak sah. Kan kata qasak, ta'rad, ta'yin. Kalau niat aku solat, itu apa? Itu apa? Tak, anda tanya, dia ada 3. Qasak, ta'rad, ta'yin. Kalau dia niat aku solat je, duduk tak mana tu? Inilah kita belajar ni. Tu kena faham. Qasak tu maksudnya sahaja aku solat. Itulah qasak. Ta'rad tu, fardu tu. Ta'yin tu, semayang apa? Jadi sahaja aku solat fardu subuh, sahaja aku solat tu qasak. Fardu tu ta'rad, subuh tu ta'yin. Tiba-tiba dia hanya sebut sahaja aku solat. Bermakna dia hanya sebut qasak saja. Ta'rad tak ada, ta'yin tak ada. Tak sah niat. Oh sahaja tu tak ada. Aku solat je. Aku solat fardu subuh. Boleh. Tak ada masalah. Cuma sahaja di situ nak menyatakan dia sedar yang aku ni tengah solat. Bukannya tak sahaja. Dia kadang-kadang setengah kitab dia tulis sahaja, ada setengah kitab dia tulis sengaja. Sengaja tu maksudnya perbuatan yang kita buat tu dalam keadaan kita sedar kita buat. Kalau tak sedar itu panggil apa kalau tak sedar? Tiba-tiba anak tampar entah. Abang, tahu tak sengaja. Contoh. Dia benda yang tak disangka. Tu tak sengaja, tak disangka. Macam kita berjalan tersadung. Sengaja ke kita tersadung? Kenapa tersadung? Tak, aku memang sengaja sadung. Saja, suka hobi. Mana ada nama pun tersadung. Maknanya perbuatan tu tak sengaja. Jadi, ulama meletakkan sahaja aku solat atau sengaja aku solat nak menyatakan solat kita tu bukan sesuatu perbuatan yang tak sengaja dibuat tanpa sedar, tapi dibuat dengan kesedaran. Nak membezakan akil dengan bukan akil. Akil berakal. Berakal ni dia sedar apa dia buat. Kalau tidak akil, tidak berakal. Gila. Orang gila dia tak sedar apa dia buat. Dia main buat je apa dia nak buat. Dia nak lintah jalan, dia main lintah aja. Dia akan peduli. Kenapa? Itu. Kat mana tadi? Okey, selesai ya. Jadi ingatkan niat itu qasak, ta'rad, ta'yin. Terus dan martabat yang keempatnya, sembahyang yang memada pada niatnya dengan qasak dan ta'rad dan ta'yin nafsahu. Dia tambah lagi satu. Dia ada qasak, dia ada ta'rad, dia ada ta'yin, dan satu lagi dia ada ta'yin nafsahu nama dia. Di qasak, ta'rad, ta'yin nafsahu. Ada 4. Ini martabat yang keempat. Sembahyang yang memada pada niatnya dengan qasak dan ta'rad dan ta'yin nafsahu. Artinya, okey, qasak kita dah faham. Qasak tu apa? Ulang lagi sekali. Bagi betul-betul kemas. Qasak artinya sahaja aku solat. Ta'rad itu artinya fardu. Ta'yin itu solat tu apa nama dia? Okey, ta'yin nafsahu apa pula? Ta'yin nafsahu itu artinya menentu akan dirinya imam atau makmum. Artinya menentu akan dirinya imam atau makmum. Ta'yin tu menentukan, nafsahu tu dirinya, menentukan dirinya jadi imam atau makmum. Itu yang ada perkataan imaman atau makmuman. Iaitu sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat, dengar elok-elok. Sembahyang Jumaat
wajib ada ta'yin nafsahu. Siapa yang tak niat ta'yin nafsahu, sembahyang Jumaatnya tidak sah. Lah, ya ke? Iyalah. Dah lama lah, lepas sebelum ni tak buat pun. Nak buat macam mana? Tu kena mengaji. Lepas tu mengaji ni sebenarnya patutnya dari kecil lagi. Dari awal lagi. Tapi tak apalah. Allah bagi juga kita hidayah boleh mengaji. Kan? Jadi betulkan apa yang tak betul. Kan? Ta'yin nafsu kena ada. Sebab apa? Okey, ni satu lagi teka-teki. Kenapa sembahyang Jumaat kena ada ta'yin nafsahu? Tapi sembahyang fardu yang tadi, martabat ketiga, tak ada ta'yin nafsahu pun tak apa. Tapi sembahyang Jumaat wajib ada ta'yin nafsahu. Kenapa? Sebab berjemaah. Sebab betul. Tak janji apa-apa tadi kan? Hadiah apa tak ada kan? Betul. Ta'yin nafsahu sebab sembahyang Jumaat itu wajib berjemaah. Boleh tak sembahyang Jumaat seorang-seorang kat bilik? Dia baca khutbah. Dia sembahyang seorang-seorang. Taqwa seorang-seorang jerit dalam bilik tu. Tak boleh. Sembahyang Jumaat mesti didirikan secara berjemaah. Bila berjemaah mesti ada imam, mesti ada makmum. Ya, okey. Makmum satu hal, imam pun satu hal. Dia tak mengaji, akhirnya dia jadi imam sembahyang Jumaat. Tapi dalam niat sembahyang dia tak niat imaman. Macam mana? Tak sah niat, tak sah sembahyang. Tak sah sembahyang tu, Jumaat tu. Lepas tu belakang ni siapa nak tanggung? Nampak? Berat tak berat? Bila keadaan jahil. Tu dia. Kan? Lepas tu kena mengaji. Lagi dah lah, mau nak jadi apa? Nak jadi imam, nak jadi apa? Zaman hari ni orang sibuk nak ke depan. Nak jadi ustaz, nak jadi penceramah, nak jadi imam, nak jadi itu, nak jadi ini. Tapi ilmu tak ada. Akhirnya dia tak sedar apa dia buat adalah salah. Kan? Dan dia pula bila dia duduk depan, dia jadi orang yang dicontohi. Bila dia buat perbuatan yang salah, maka orang akan gunakan hujah dia sebagai contoh. Habis rosak masyarakat, habis rosak umat. Bukan salah nak kedepankan diri, tapi biar dengan ilmu. Nak jadi ustaz ke, nak jadi tok guru ke, nak jadi ulama ke, nak jadi imam ke, nak jadi bilal ke, nak jadi apa-apa ialah yang dikira sebagai pimpinan masyarakat dengan ilmu. Sebab dia nanti jadi contoh. Kan? Maka hati-hati. Baik. Mana tadi? Dan martabat keempat dari mana? Dan martabat keempat itu sembahyang pada niat qasad dan tanda ta'yin, dan artinya menentu akan dirinya imam atau makmum, iaitu sembahyang Jumaat. Dan seumpamanya sembahyang qasar. Sembahyang qasar pun kena ada ta'yin nafsahu. Sebab sembahyang qasar. Sembahyang qasar ni sembahyang apa? Sembahyang yang dipendekkan rakaatnya. Iaitu daripada 4 jadi berapa? 2. Daripada 3 jadi? Jawab 2 kak. Baling mic ni. Dari 3 jadi 3 juga, tak berubah. Jangan buat 1/2. Bagian rukuk bagi salam. Assalamualaikum tu. 1/2 bagi 2. 2 jadi 1, tak ada. Yang 4 je jadi 2. Tu qasar. Maknanya qasar ni makna ringkas, diringkaskan. Baik. Begitu juga contoh seperti sembahyang qasar kata dia. Wajib kita takyinkan. Wajib kita takyin nafsahukan dia. Sahaja aku sembahyang fardu zuhur diqasarkan. Contoh macam tu. Kena sebut diqasarkan tu supaya jelas sembahyang zuhurnya itu dipendekkan. Kerana wajib padanya. Nampak? Wajib. Bukan sunat. Bukan pilihan. Wajib. Apa makna wajib? Kena buat. Tak buat, tak sah. Padanya niat qasar demikianlah. Demikianlah niatnya. Ni dibuat contoh. Usolli fardal jumu'ati imaman atau makmuman. Kalau jadi imam, imamlah. Jadi makmum, makmumlah. Artinya sahaja aku sembahyang fardu Jumaat,
Aku imam. Kena ngaku diri dia imam. Atau aku makmum. Janganlah aku pun tak tahu. Imam ke makmum? Nampak? Usalli fardhu zuhri atau fardhu asri atau fardhu isya'i maksuratan. Maksuratan maknanya dipendekkan. Atau rakaataini pun boleh tak? Tak ingatlah maksuratan tu, dia tak ingat. Maksu apa? Tak hari tu ngaji, lupa maksu. Dia ingat maksu je, rotan tak ingat. Tak apa, tak ingat maksu rotan pun tak apa, tapi buat macam niat sembahyang subuh. Rakaataini, memadai dah. Maknanya kita niatkan 2 rakaat. Dengan sebut 2 rakaat tu artinya telah dipendekkan, telah direngkaskan. Artinya sahaja aku sembahyang fardu zuhur atau fardu asar atau fardu isyak atau mana? Fardu isyak atau fardu isyak dikasarkan atau 2 rakaat. Okey, selesai. Dan sunat pada sekaliannya itu niat bilang-bilang rakaat dan niat kerana Allah. Nampak? Dan sunat, bukan wajib. Wajib yang mana? Yang tadi semua tu. Ini yang sunat. Apa sunat? Sunat pada sekaliannya itu niat. Maknanya dalam niat itu apa sunatnya? Bilang-bilang rakaat. Jadi menyebut bilangan rakaat itu sunat sahaja. Saja aku sembahyang fardu subuh, itu yang wajib. 2 rakaat, itu sunat. Dan niat kerana Allah pun sunat. Okey, cuma sedikit tambahan. Niat ta'yin nafsahu ni, yang tadi tu, qasar tadi tu, sahaja aku solat fardu zuhur, maksuratan ataupun rakaataini ataupun cakap Melayu pun boleh, sahaja aku sembahyang fardu zuhur 2 rakaat atau sahaja aku sembahyang fardu zuhur, dikasarkan. Itu niat mesti duduk kat dalam takbiratul ihram. Cerita semua kita cerita tadi ni duduk dalam takbiratul ihram. Kalau lepas daripada takbiratul ihram baru dia nak niat qasar, tak sah. Faham? Dia beza dengan jamak. Ingat jamak lain, qasar lain. Walaupun orang selalu sebut sekali jamak qasar, tapi jamak tu lain, qasar tu lain. Qasar niat dia mesti dalam takbir. Tapi kalau jamak niat dia boleh bila-bila selagi belum salam. Faham beza? Boleh tak ni? Okey. Kalau tak faham tanya. Tanbih. Jadi kalau contoh dia dah terlepas ni, Allahu Akbar, dah bar dah, lupa nak niat qasar tadi. Jadi boleh tak dia qasar? Tak boleh. Jadi sembahyang tamam je lah. Tanbih, peringatan. Bermula hikmah dituntut meniat akan zat sembahyang kerana mengeluar dengan dia segala ibadat yang lain daripada sembahyang. Ini hikmah. Hikmah tu tasyri'. Apa hikmahnya? Kenapa diwajibkan kita untuk niat sembahyang? Supaya kita dapat bezakan aku ni tengah sembahyang, bukan buat benda lain. Supaya membezakan kita ni tengah fokus duduk dalam sembahyang, bukan buat benda lain. Itu maksud dia. Ataupun ibadah-ibadah yang lain. Sembahyang ni menghadap Tuhan. Jadi kena ikut protokol betul-betul. Kena ikut. Macam kita menghadap, ni contoh aja, bukan sama. Contoh aja. Macam orang menghadap sultan. Boleh ke dia buat main-main? Berdiri kena tegak, tak boleh berdiri sebelah kaki, buat relax macam tu. Duduk depan raja pun macam ni nyanda. Faham dia? Titah je lah. Boleh cakap macam tu. Dikira biadab dengan tuanku sultan. Kan? Jadi kena duduk elok-elok, fokus, senyap, diri tegak-tegak. Betul nak ngadap pula, ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah patik, harap diampun. Kan? Betul ada step, jalan dia ada step. Kat mana nak berhenti, kat mana. Itu semua protokol. Kalau buat tak ikut protokol, dikira orang cakap apa, derhaka kepada majlis istiadat diraja. Itu cerita manusia dengan manusia. Kalau silap sekalipun tak sampai tahap berdosa pun. Kan? Cuma dia silap dari segi undang-undang manusia reka sahaja atas dunia ni. Kan? Tapi ini bukan menghadap raja ni. Menghadap Tuhan. Yang maha raja. Menghadap Allah Ta'ala. Jadi boleh buat main-main. Diri semayang sengit, gitu buat lebih kurang. Angkat tabir macam nak tak nak. Gini. Macam tadi hormat tuanku, boleh ke? Tuanku, ikutlah. Mana? Boleh macam tu? Mesti, ampun tuanku. Macam tu. Ini angkat tabir. Boleh macam tu? Allahu Akbar. Betul lah.
Mana menghadap Allah ni. Kan? Jadi baca pun kena betul, niat pun kena betul-betul. Tak boleh buat main-main. Baik. Dan keluar segala sembahyang yang sunat dengan niat fardu. Dan hikmah kita niatkan ta'arad tadi, hikmah niat qasad. Hikmah niat ta'arad supaya membezakan solat sunat dengan solat fardu. Seandainya dia tak sebut ta'arad, automatik jadi sunat. Sebab tu solat sunat tak payah sebut apa-apa pun sudah memadai. Macam martabat yang pertama tadi. Sahaja aku sembahyang, automatik jadi sunat. Jadi kalau solat fardu subuh macam tadi, dia tak niatkan kefarduan tu, sahaja aku subuh. Dia tak jadi solat fardu subuh, dia jadi solat sunat subuh. Faham? Jadi kena sebut ta'arad dia, kefarduan tu. Supaya dengan ta'arad tadi membezakan ini sembahyang fardu atau sembahyang sunat. Itu maksud dia. Segala sembahyang yang sunat dengan niat fardu, dan keluar segala jenis waktu dengan niat satu waktu yang tertentu, dan keluar makmum dengan niat dirinya imam dengan akas. Akas ni maknanya sebaliknya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam tu bukan maksud dah habis kuliah, ada lagi. Wallahu a'lam kat sini, kat dalam kitab. Lagi dia dah mamai gini. Dengar wallahu a'lam, oh habis dah. Wah, awal habis. Tak habis lagi, tak habis lagi. Gitu. Nah. Jadi ingat betul-betul lah, niat ni belajar elok-elok. Belajar elok-elok. Tak faham tanya. Faslun, seterusnya. Niat dah habis dah. Bermula takbiratul ihram. Sekarang ni nak masuk takbiratul ihram pula. Iaitu 21 syarat taudiah. Ingat senang-senang je takbiratul ihram. Ada 21 syarat. Baru sah takbiratul ihram tu. Tu kata kalau orang tak mengaji agak-agak macam mana? Takbiratul ihram gagal dah. Belum nak cerita tahiyat ni. Baik, apa dia 21 syarat tu? Iaitu ditakbir dengan bahasa Arab. Jangan pergi buat terjemah. Allah Maha Besar. Tak boleh. Dia kena Allahu Akbar, bahasa Arab. Bagi orang yang kuasa dengan dia, tapi orang yang mampulah. Dan jika tiada diterjemah akan dia. Dan jika tiada ni domain kepada tiada kuasa. Sebab dia kata bagi orang yang kuasa dengan dia. Mana orang kuasa ni makna orang yang mampu berbahasa Arab. Dan jika tiada mana? Tiada kuasa berbahasa Arab tu. Jika dia tak mampu cakap bahasa Arab sebab mungkin dia baru masuk Islam, maka memadalah. Dan jika tiada diterjemah akan dia, maka diterjemah akan dia. Jadi boleh juga Allah Maha Besar tu kalau dia baru masuk Islam lah. Tapi Melayu ni selalunya lahir-lahir Islam dah. Ini contoh kita boleh buat pada orang yang bukan Islam pada asal. Iaitu macam orang Hindu atau orang Buddha. Dia masuk Islam di India. Dulu agamanya Hindu, lepas tu dia masuk Islam. Nak sebut Allahu Akbar tu tak pandai lagi, belum belajar lagi. Habis macam mana nak buat? Terjemah kod Tamil dia. Adalah. Allah ada dah. Allah ada dah tu tak tahulah, mungkin maksud dia Allah Maha Besar. Pada bahasa dia boleh. Tapi syarat orang tu baru masuk Islam. Bukan dah 20 tahun masuk Islam duduk macam tu lagi. Bukan. Baru masuk Islam ni sekejap sahaja. Sementara dia nak belajar. Okey? Jadi boleh. Dengan barang apa bahasa ada ia. Dengan apa-apa bahasa pun boleh. Tapi syarat sekira tidak mampu. Kalau mampu, selagi mampu mesti berbahasa Arab. Dan dengan lafaz Allah. Allah tak boleh terjemah bahasa lain lah. Jadi kalau dia terjemah Tamil macam tadi pun mesti bunyi Allah. Allah ada dah. Jangan Allah tu ditamilkan juga, tak boleh. Sebab Allah memang Allah. Duk bahasa mana pun tetap Allah. Dengan lafaz Allah. Dan dengan juga lafaz akbar. Ni kalau dalam bahasa Arab. Allahu Akbar. Tak boleh nak pakai lain. Asyik-asyik Allahu Akbar. Tukar lain sekali. Subhanallah. Tak boleh. Alhamdulillah. Hidup Melayu. Lagi tak boleh. Tu nak ceramah politik boleh. Baik. Dengan lafaz akbar dan dengan tertib antara keduanya. Tapi kalau kita baca dalam kitab Qaulul Tam memang ada
dengan lafaz selain daripada Allahu Akbar ni, tapi qaul tu tak kuat, pandangan tu tak kuat. Ni dia ambil pandangan yang paling kuat je. Paling kuat memang lafaznya Allahu Akbar, tak boleh lafaz yang lain. Dan dengan tertib ni maknanya ikut urutan. Maknanya Allah dulu baru Akbar. Jangan Akbar dulu baru Allah. Akbarullah. Tak boleh. Dan dengan tertib antara keduanya. Dan pada ketika berdiri pada semayang fardu, takbirnya mesti berdiri pada semayang fardu. Nampak? Jaga, hati-hati. Pada ketika berdiri. Bila? Pada semayang fardu. Solat fardu, takbiratul ihram wajib berdiri. Ini banyak kita tengok dalam masyarakat. Kan? Jalan tadi elok jalan dari keluar daripada kereta walaupun bertongkat ke apa. Bila nak semayang, dia terus duduk atas kursi. Lepas tu angkat takbiratul ihram dalam keadaan duduk. Mana boleh? Berdiri dulu walaupun sekejap. Sebab takbiratul ihram wajib dalam keadaan berdiri. Lepas tu kalau tak larat diri tu barulah duduk. Bukan terus-terus duduk angkat takbiratul ihram. Kalau semayang sunat itu cerita lain. Semayang sunat boleh. Lepas tu dia kata sini pada semayang fardu. Jaga. Dan ketiadaan dan ketiadaan mat akan hamzah lafaz Allah. Ni hati-hati. Ni pun kadang-kadang dia begini. Bila kita ni orang mengaji, tok-tok guru, alim-alim ulama, ustaz-ustaz ni yang jenis mengaji ni, telinga dia akan jadi sensitif. Telinga dia akan jadi sensitif. Jadi sensitif tu maksud macam mana? Kalau dia dengar orang tersalah baca je, dia cepat detect. Maka hati-hati. Kita semayang mana-mana ke, jadi imam, jadi bilal, jadi apa, kan? Kadang-kadang belakang kita tu ada tok guru, ada alim ulama. Hati-hati. Baca kita, dia dengar tak kena, dia kata tak kena. Pernah berlaku siapa saya lupa. Tok guru mana dah, dia mufarakah ketika semayang. Syekh Nuruddin pun pernah mufarakah anak murid dia sendiri. Anak murid dia jadi imam, mufarakah. Dia kata tak kena, baca tak kena. Jaga. Kan? Kadang dia setengah tok-tok guru dia sound direct je. Entah apa ni. Selalunya pada anak murid sendirilah. Kalau anak murid sendiri ni dia tegur terus. Kalau orang luar, tetamu, dia berlapik sikit. Sebab anak murid sendiri dah macam anak sendiri. Maka salah tegur terus. Sebab kasih, sebab sayang. Baik. Jadi jangan ada mat hamzah. Contoh mat hamzah macam mana? Allahu Akbar. Tu panjang. Tu mana dia panjang? Allahu Akbar. Kalau dalam takbiratul ihram tak sah semayang. Tapi kalau dalam takbir intiqalat, semayang masih lagi sah, cuma fadilat luput. Perkataan takbir tu tak terpakai. Kadang-kadang biasa orang nak bangkit daripada sujud nak berdiri ataupun daripada iktidal nak turun sujud. Kan panjang masa dia tu. Dia akan jadi pada dia tu jadi mat. Allahu Akbar. Hati-hati. Ataupun dia kemam. Allahu Akbar. Mana boleh tu? Mana ada ikhfa situ? Betul tak? Allah. Zikir. Allah. Kan boleh? Ini Allah. Apa macam tu? Hati-hati. Okey? Tak ada ni? Mat tadi. Mana hilang mat ni? Dia kat mana? Anda tak jumpa. Ni jumpa dah. Lafaz dan ketiadaan mat akan hamzah lafaz Allah. Dan tiada menggugur akan hamzah akbar. Jangan pula gugur pula. Gugur pun tak boleh. Tadi dia ditambah mat. Yang ni dia gugur. Hilangkan pula hamzah pada akbar tu. Allah Akbar. Allah Akbar. Mana? Akbar. Okey. Dan ketiadaan mat akan ba. Akbar. Jangan panjang akbar tu pula. Contoh macam ni. Allahu Akbar. Salah juga. Mana ada mat situ? Alif kaf ba ra. Akbar. Bukan alif kaf ba alif ra. Tu. Kena mengaji tajwid pula. Jadi bukan akbar. Jangan panjang. Allahu Akbar.
Dan ketiadaan tasydid, jangan pula tasydid ada sabdu, ada henjut akan dia. Contoh macam mana? Allahu Akbar. Tu. Dekat ba tu dia pergi tasydid ataupun kat kaf akbar. Dia Jawa kan. Allahu Akbar. Bismillah. Tak kira Jawa tak Jawa. Kalau kita Jawa, saya pun Jawa. Tapi baca kena betul. Sekejap lagi dah habis semayang nak cakap Jawa. Khabare wak. Tak apa. Tapi dalam semayang tak kira Jawa tak Jawa. Kena betul ikut lajah. Allahu Akbar. Okey, jadi sebut betul-betul. Allah tu kembung mulut. Allah. Allahu Akbar. Okey. Dan ketiadaan menambah waw yang sakin. Waw sakin maknanya waw mati. Kat mana dia tambah tu? Dekat ha tu hu. Dia buat panjang. Allahu Akbar. Tak boleh. Dia pergi tambah waw mati situ. Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar, bukan. Atau yang berbaris ataupun baris juga. Baris di sini dengan makna baris atas. Disebut macam mana? Allahu Akbar. Sekali dengar nampak macam betul. Allahu Akbar. Betul sedap macam Syekh Sudais. Syekh Sudais apa? Salah sebut tu. Syekh Sudais pun tak sebut macam tu. Allahu Akbar, bukan Huwakbar. Huwak tu ada wa situ. Allah dan besar. Mana boleh? Allahu Akbar. Hati-hati, pelan-pelan, jaga-jaga. Tu dia kata ada waw sakin atau yang berbaris antara dua kalimahnya. Kalimah mana? Allah dan Akbar itu. Dan ketiadaan waw dahulu daripada lafaz Allah ataupun disebut wallahu akbar. Itu wallahu alam boleh kan. Jangan tambah waw kat depan pula. Pun tak boleh. Tu. Dia cerita semua ni sebab apa ni? Sebab ada orang buat. Kalau orang tak buat tak ceritalah tok guru ulama. Dan ketiadaan menukar hamzah dengan waw. Tukar pula hamzah dengan waw. Macam tadilah. Allah Akbar patutnya jadi Wakbar. Tak boleh. Dan ketiadaan menukar kaf akbar itu dengan hamzah. Kaf tu pula jadi hamzah. Jadi macam mana? Allahu Akbar. Apa tak boleh enggak? Itu a. Alif, a. Alif hidup, alif mati. A jadinya. Ini kaf, ak. Ak. Okey. Huruf kaf termasuk huruf qalqalah ke tidak? Huruf qalqalah ada berapa? Apa dia? Ingat baju dia kotor. Bajim dal ya bajim dal kotor. Baju dia kotor. Jangan ingat baju dia kotor je tapi huruf tak ingat. Baju dia kotor. Dah huruf dia, dah baju dia kotor. Tak guna juga kalau itu. Itu untuk bagi memudahkan ingat je. Okey. Jadi huruf kaf masuk tak qalqalah? Tak masuk. Jadi jangan ada qalqalah. Sekadar ak. Itu je. Bukan ak. Allahu Akbar. Tu tak boleh. Ke itu dah jadi qalqalah. Macam qaf, aq. Itu qalqalah. Jadi dia ada sikit. Sikit je. Tapi tak jelas sangat. Allahu Akbar. Ak. Sikit je. Sikit je. Okey. Ataupun kadang-kadang, sini ada sebut tak? Biasa kita dengar orang tukar kaf kepada kha. Allahu Akbar. Itu kha. Atau kena pergi mengaji balik Iqra' 1. Masuk balik tahfiz daftar dengan Ustaz Aris. Kan? Walaupun umur 50 tak kira lah. Sebab salah sebut alif berhadapan ba, ab, at, as. Kena belajar balik tu. Kalau kaf ak, bukan kha, itu Allahu Akbar. Salah. Allahu Akbar. Kan? Jadi nak lantik jadi imam apa semua ni penting ni. Sebab dia nak memimpin jemaah di belakang. Jadi kalau salah dia, habislah macam mana? Okey. Okey.
menukar tadi. Akbar itu dengan hamzah. Dan ketiadaan memanjang akan alif yang antara lam dan ha. Itu. Lam dengan ha. Tak boleh? Lebih daripada 14 harakat. Pada lafaz Allah. Tak boleh lebih daripada 14 harakat. Allahu Akbar. Tu. Lebih kurang. Jangan lebih 14. 14 ni kena kira dengan jari ya. Allahu Akbar. Itu paling panjang. Jangan sampai bukan 14 harakat, 140 harakat. Itu tak boleh. Allah. Siap tarik nafas baru. Sambung balik. Itu tak boleh. Okey. Lagi. Mana dia? Dan manjangkan dia tadi. Dan ketiadaan diam yang panjang antara dua kalimahnya. Tak boleh diam. Allah Akbar. Tak boleh. Iaitu diam yang lebih daripada kadar bernafas dan penat, atau diam yang pendek yang dikasat dengan dia memutus akan takbirnya. Tak boleh diam yang panjang sekadar macam menarik nafas, ataupun diam yang pendek sekalipun tak boleh sekiranya diniatkan untuk putuskan antara Allah dengan Akbar itu. Okay. Dan memperdengar akan dirinya dengan sekalian hurufnya. Hari itu saya mengajar di Manong. Kan? Ada seorang muslimat, dia tanya. Dia kata dia mengaji dulu, ustazah dia tak kata pun semayang ni kena dengar di telinga sendiri. Kenapa baru sekarang ustaz-ustaz semua saya tengok di YouTube kata apa? Kena bacaan dengar di telinga sendiri. Dia tanya soalannya tu. Dia kata tanya balik ustazahmu tu kenapa tak ajar? Kalau nak kata benda ni benda baru, ini kitab sudah usia 200 tahun. Nampak ni dia tulis dengan jelas. Dan memperdengar akan dirinya dengan sekalian hurufnya. Wajib dalam mazhab Imam Syafi'i. Lafaz Allahu Akbar mesti dengar di telinga sendiri. Setiap huruf. Allahu Akbar. Semua. Jangan hilang walau satu. Kadang-kadang biasa orang buat macam ni. Allah Akbar. Hu tak bunyi. Tak sah. Walaupun dia makmum. Walaupun semayang seorang. Mesti dengar telinga sendiri. Jadi bila dengar telinga sendiri ni, kadar perlahan saja bukan kuat. Contoh macam ni. Allahu Akbar. Macam tu. Jadi bila dengar di telinga sendiri itu, orang sebelah logik juga dia dengar. Sebab telinga kita dengan telinga dia dekat. Jadi kalau telinga kita dengar, mungkin juga telinga dia dengar. Jadi tak pelik. Yang pelik kalau orang sebelah dia tu dengar. Allahu Akbar. Sampai orang tu sebelah jeling. Kuatnya. Orang sebelah tu dengar. Lagi pelik, dia semayang hujung sana dengar. Dan lagi-lagi pelik, dia semayang sini, masjid luar tu dengar. Itu teruk sangatlah. Kan? Jadi tak mau, jangan kuat sangat. Allahu Akbar, dia makmum je. Yang kawan sebelah ni semayang siap pejam mata. Jadi dia ingat imam rukuk. Allah. Buka-buka. Tak lagi. Asal ni. Jangan takbir terlampau kuat. Memadai dengar telinga sendiri saja. Allahu Akbar. Dan jangan menggunakan hamas atau hamas. Hamas ni angin. Tak sah. Sebab dengan hamas itu sudah lari makhraj huruf. Makhraj huruf dah lari. Bukan huruf itu tepat. Bila huruf tak tepat, tak sah. Jaga. Jadi takbir elok-elok. Dengar di telinga sendiri. Sekalian hurufnya. Dan masuk waktu. Nak takbir tu kena masuk waktu. Dan padahal menghadap kiblat. Jangan takbir menghadap tempat lain. Ataupun tak masuk waktu lagi. Dan ditakhir akan dia kemudian daripada takbiratul ihram imamnya pada hak makmum. Jangan takbiratul ihram sama-sama dengan imam. Kalau takbirnya serentak dengan imam, dua pendapat ulama, ada setengah kata sah, ada setengah kata tak sah. Tapi yang kuat kata tak sah. Seperti mana disebut dalam kitab Qaulul Tam. Okey. Jadi jangan takbir sama-sama dengan imam. Tunggu imam habis baru kita takbir.
Dan takbir yang paling besar sekali pahalanya bagi makmum, rapat takbirnya dengan imam. Rapat tu maksudnya macam mana? Imam ni, imam Allahu Akbar. Imam bar je dia bar Allahu Akbar. Itu paling besar pahala. Sebab itulah maksud takbir bersama imam. Takbir dia dekat dengan takbir imam. Lagi dekat, lagi besar pahala. Lagi jauh, lagi kurang pahala. Jauh tu macam mana? Imam dah Allahu Akbar, dia duduk main telefon lagi. Dia baru nak lomor, kayu sugi lah. Baru nak buah minyak wangi lah. Jadi dia, akhirnya dia takbir lambat sikit. Takbir lambat sikit, kurang pahala. Ada pahala tapi kurang. Okay. Dan ketiadaan mempalingkan dia daripada takbiratul ihram kepada takbir yang lain daripada. Jangan niat takbir lain, niat takbiratul ihram. Kalau dia niat takbir lain tak sah. Ni jaranglah berlaku. Dan wajib di muqaranah, artinya diserta akan niat sembahyang itu dengan dia. Maksudnya takbir itu di muqaranah. Muqaranah ni bersekali. Sekali takbir, sekali niat sama-sama. Cuma lafaz di mulut takbir, lafaz di hati niat. Macam mana nak buat ustaz? Boleh. Sebab niat ni lintas sahaja. Kan? Niat ni dia boleh laju. Sahaja aku solat fardu subuh. Dah, kita ambil qasad tarat tayin je. Kalau kita dah bar, siap dah qasad tarat tayin, niat kita tadi tu, barulah kita nak sebut 2 rakaat kerana 2 rakaat menjadi makmum kerana Allah Ta'ala. Itu sebut selepas akbar pun dah boleh, tak memada. Tapi yang wajib dalam niat mesti duduk dalam takbir, takbiratul ihram, dan bermula daripada A sampai Ra. Itu. Okey. Selesai. Ketahui olehmu bahwasanya bagi istihdar dan muqaranah itu terbahagi 2 bahagi. Istihdar ni menghadirkan niat. Kemudian ulama bahas, ketahuilah, kalau kita jumpa dalam kitab lama, dia tulis ketahui olehmu, itu murad dia, makna hendaklah mu kena tahu. Maknanya ini ada sesuatu nota yang penting yang kamu kena ambil tahu, dia kata macam tu. Bahwasanya bagi istihdar dan muqaranah itu terbahagi kepada 2 bahagi. Istihdar dan muqaranah ada 2 bahagian. Okey, apa dia? Pertamanya istihdar yang hakiki. Yang pertama istihdar, nama dia istihdar yang hakiki. Istihdar yang hakiki ini macam mana? Dan yang pertama istihdar yang hakiki dan muqaranah yang hakiki namanya. Yang keduanya istihdar yang urfi dan muqaranah yang urfiyah namanya. Okey. Bermula makna istihdar yang hakiki iaitu bahawa menghadir ia di dalam hatinya akan sekalian rukun sembahyang itu dengan tafsilnya dahulu daripada takbirnya. Maksudnya sebelum sembahyang dia akan membayangkan seluruh rukun sembahyang 13 tu. Dia hadirkan di hati dia. Dia nampakkan di hati dia tu ada 13 rukun sembahyang sebelum takbir lagi. Mula daripada niat, takbiratul ihram, baca Fatihah, apa semua tu lah. Dia nampakkan. Dia kumpulkan. Itu dipanggil istihdar yang hakiki. Dan makna istihdar yang urfi iaitu bahawa menghadir ia akan sekalian yang tersebut itu mana? Rukun 13 itu di dalam hatinya dahulu daripada takbirnya dengan ijmalnya jua. Beza pula istihdar yang urfi dikumpulkan juga tapi tidak tafsil. Kalau yang hakiki tafsil. Tafsil ni maknanya dia ingat satu-satu rukun sembahyang tu. Niat, takbiratul ihram, gini. Adapun yang kedua ni ijmal sahaja. Urfi tu ijmal. Ijmal ni dia bayang serentak sekaligus semua rukun sembahyang. Rak gitu sekaligus je. Macam tu. Bermula makna muqaranah pula. Jadi istihdar ni yang mana? Istihdar ni yang usolli sebelum sembahyang tu. Usolli yang tu. Okey. Kalau yang muqaranah yang dalam takbir. Bermula makna muqaranah yang hakikiyah iaitu bahawa di muqaranah
Artinya disertakan segala niat yang diistihdar akan dia dengan tafsirnya, dengan segala juzuk takbirnya daripada awalnya hingga akhirnya. Ini payah sikit. Dia masuk takbiratul ihram tu, dia masukkan semua rukun semayang tadi kat dalam takbir itu. Allah, maksud Allah tu bayang terus. Niat takbiratul ihram, berdiri betul semacam Fatihah, rukuk, semua tu. 13 rukun tu masuk dalam. Sebab tu limit paling panjang lafaz Allahu Akbar tu 14 harakat. Sebab 13 tu rukun, satu lagi niat dia. Kalau dia boleh buat semua tu, itulah paling panjang. Allah, dia masuk niat, masuk semua rukun semayang kat dalam takbir dia. Wah, ni dahsyat. Ni hebat punya orang. Okey, nak buat ni payah sikit lah. Kalau mampu silakan. Dan mana tadi? Makna muqaranah tadi, ijmal. Dan makna muqaranah yang urfiyah. Ni muqaranah yang urfiyah pula. Iaitu bahawa dimuqaranah akan barang yang istihdar akan dia dengan ijmalnya, dengan satu juzuk daripada segala juzuk takbir yang 8. Takbir yang 8 tu apa? Apa takbir yang 8? Tengok apa kan? Mana ada jawapan? Takbir yang 8 apa? Ni teka-teki lagi. Cuba cari apa maksud takbir yang 8. Okey. Jadi maksud muqaranah urfiyah ni, dia lafaz Allah dalam takbir tu Allahu Akbar, tapi dia ijmalkan semua rukun semayang tu. Maknanya dia bayang serentak terus perbuatan semua semayang tu. Daripada berdiri macam-macam sekaligus je. Yang ni mudah sikit. Dia membayangkan terus sifat solat tu. Barulah bar. Ni namanya muqaranah urfiyah namanya. Okey. Cari takbir yang 8 tu. Dan telah memilih orang setengah ulama yang besar-besar seperti Imam Ghazali, tu Ghazali tu. Oh, terlebih. Tak apalah. Seperti Imam Ghazali dan lainnya akan memada bagi orang yang awam. Kata Imam Ghazali, orang awam macam kita dengan istihdar yang urfi dan muqaranah yang urfiyah. Bagi orang awam ambil yang urfi sudah. Urfi ni maknanya dia rangkum sekali semua. Jadi sunat kita sebelum semayang usolli dulu sunat. Dan masuk usolli itu kita bayangkan serentak terus perbuatan semayang secara keseluruhan. Kemudian bila takbir pun masuk macam tu juga, nampakkan perbuatan semayang tu secara keseluruhan sahaja. Walaupun tak ditafsirkan satu-satu. Allahu Akbar. Itu bagi orang awam. Adapun orang yang hebat-hebat sikit, orang alim, tok-tok guru, ulama, wali-wali Allah, dia kena ambil jalan istihdar yang hakiki dan muqaranah yang hakikiyah. Maknanya sebelum semayang dia kena nampak satu-satu, kemudian dalam takbir pun nampak satu-satu rukun semayang. Okey. Begitu. Maka bagi muqaranah yang urfiyah itu 36 surah sekaliannya itu memada bagi orang yang awam. Maka bagi muqaranah yang urfiyah itu ada 36 surah. 36 surah ni, surah tu makna wajah. Makna ada 36 cara nak takbir sekaliannya. Ada 36 surah sekaliannya itu memada bagi orang yang awam. Gitu. Syahdan berhenti situ. Ya nak? Jadi kenapa disebut takbir yang 8? Cuba kira lafaz Allahu Akbar ada berapa huruf? Itulah sebab disebut takbir yang 8. Maksudnya 8 huruf tu mesti dengar, mesti ada.
Dan niatnya mesti duduk dalam 8 huruf tu. Jangan terkeluar. Okey, boleh. Kita berhenti sini. Dan kita akan masuk nanti syahdan. Okey dah. Masih lagi dalam target. InsyaAllah boleh habis. Okey, sikit pengumuman sebelum kita tutup majlis kita pada pagi ni. Ana baru dapat jadual daripada Syekh Nuruddin untuk kelas ana. Ana pun mengaji juga, kan? Jadi ana ada kelas dengan Syekh Nuruddin, jadualnya baru keluar sebab jadual ni kena ikut Syekh. Kalau Syekh kata minggu depan lah. Jadi jadual baru keluar. Jadi jadualnya akan bermula hari Khamis ni. Khamis ni saya kena pergi ke Janda Baik Pahang untuk sambung pengajian dengan Syekh kitab Sahih Bukhari. Jadi daurah kita ni bagi kitab Hidayatul Subian ni insya-Allah akan habis hari Rabu. Okey, akan habis hari Rabu. Dan hari Khamis dan Jumaat tu tetap diteruskan, cuma kita akan bawa kitab lain, iaitu kitab Qisasul Anbiya. Jadi untung juga satu daurah dapat 2 kitab. Jadi Khamis dengan Jumaat tu kitab Qisasul Anbiya yang akan disampaikan oleh Ustaz Zainuddin Abdul Majid atau gelaran dia Ustaz Boy. Dia akan sambung daurah sebab saya tak ada, saya dah ke Pahang. Dan hari Rabu tu pula kita mungkin pagi tu saja, subuh kita baca kitab sikit. Lepas tu kita akan adakan ziarah makam. Ziarah makam tak wajib, siapa yang berminat nak ikut saja. Kita akan bergerak konvoi kenderaan, kereta. Siapa yang ada kereta, yang ada kenderaan boleh bawa kenderaan masing-masing, dan yang tak ada tu mungkin kita tumpang-tumpang, ataupun kalau tak ada juga mungkin kita akan tengok kenderaan sekolah yang ada untuk kita kongsi-kongsi naik, dan kita konvoi sama-sama. Kita akan pergi ke Kedah. Pergi ke Kedah, kita akan pergi dekat Al-Ustaq, pergi dekat Titi Gajah. Kerana di situlah nama masjid tu Masjid Tuan Husin, Masjid Titi Gajah. Dan depan masjid tu ada makam pengarang kitab kita ni. Kita nak pergi jumpa tok guru kita yang kita mengaji ni. Saya bukan tok guru, saya tok garu. Saya tukang baca je, mukrik je. Tolong baca balik je. Tapi guru kita yang sebenar, inilah pengarang kitab kita ni. Tuan Guru Syekh Abu Abdullah Husin Nasir bin Muhammad Taib Al-Mas'udi Al-Banjari. Dia orang Kedah, dia orang Banjar, duduk di Kedah, kan? Dan dia pernah sampai di tempat kita bila dikaji balik manakib dia, sejarah hidup dia. Rupanya dia pernah sampai dekat Bota, dia pernah mengajar kawasan sini dulu. Dululah, tapi ni cerita dulu. 200 tahun yang dulu. Kitab ni pun dah usianya 200. Jadi lama dah Tuan Husin ni. Dia seorang yang hebat. Nanti saya akan cerita sikit manakib hidup dia, orang ni, biodata pengarang kitab ni, supaya kita sayang kat dia. Dan bila kita mengaji kitab dia, kata Tok Guru Siddiq Noh, bila kita mengaji kitab ulama ni, automatik kita jadi anak murid dia. Jadi maknanya bila kita mengaji kitab Tuan Husin, bermakna automatik kita jadi anak murid Tuan Husin. Bila jadi anak murid Tuan Husin, nanti di hari akhirat, di hari kiamat, ya, Allah akan izinkan para alim ulama Allah untuk memberi syafaat kepada anak-anak murid dia. Maka Tuan Husin akan kenal kita insya-Allah. Dia kata, ikut daurah kan? Hang kan ujung-ujung baru masuk kan? Tak, tapi kira juga. Nah, walaupun tertidur, dia kata, daurah tapi tidur kan? Tak apa, boleh tak? Boleh. Janji dia ada dalam majlis dan dia mengaji kitab tu. Mengaji ilmu tu. InsyaAllah kita jadi anak murid. Jadi, sebagai penghargaan kita, maka kita nak pergi jumpa dia. Taklah jumpa dia betul-betul, jumpa kuburnya, makamnya. Itu satu tujuan. Satu lagi tujuan saya buat ni, sebab kita nak memperkenalkan orang awam, masyarakat awam, inilah kuburnya ulama. Supaya kita kenal, inilah tok guru kita. Kitab ni yang kita duk mengaji ni. Dan
Ni kita kenal, oh ni kubur Tok Guru. Supaya kita kasih. Macam kita kenal kubur ayah mak kita kasih. Kita pergi ziarah. Jadi bila-bila esok, bila saya dah tunjuk ni, bila-bila esok ada jalan-jalan kat Kedah, singgahlah ziarah guru kita. Macam kita ziarah Nabi kita dekat Masjid Nabawi. Ni ziarah ulama kita pula, Tok Guru kita, Tuan Husin Kedah. InsyaAllah. Nanti kita akan pergi ziarah makam dia. Kemudian kita nak ambil berkat, saya akan baca mungkin sebaris saja kot. Dalam kitab ni saya baca dekat situ. Sebagai ambil berkat, baca kitab depan makam Tuan Husin, makam ulama, makam Tok Guru. Kemudian kita akan buatlah sikit tahlil arwah untuk dihadiahkan kepada guru kita Tuan Husin, insya-Allah. Nama ringkas dia orang panggil Tuan Husin, nama panjang dia itulah dia Syekh Abu Abdullah Husin Nasir. Okey. Dia ni orang hebat. Dan daurah yang lepas, daurah 1.0 hari itu kita baca kitab Kifayatul Muhtaj. Pengarang dia Syekh Daud Ibn Abdullah Al-Fatani. Tapi kalau nak ziarah Syekh Daud, jauhlah. Dekat Taif. Bukan kat sini. Jadi kalau ada yang siapa-siapa ikut saya pergi umrah 25 September ni, insya-Allah saya akan bawa ke makam dia, Syekh Daud tu. Makam Syekh Daud ni duduk sebelah makam Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi. Sebelah sepupu Nabi. Hebat Syekh Daud. Dapat dimakamkan di sebelah makam sepupu Nabi. Dekat masjid tu, betul. Kat Masjid Abdullah bin Abbas tu, kat Taif. Jadi situ pengarang kitab Kifayatul Muhtaj yang kita mengaji daurah sebelum ni, daurah 1.0 hari tu. Itulah guru kita. Dan insya-Allah cadangan ana ni setiap kali kita daurah, kita akan diziarah guru yang kita baca kitab dia. Kalau dapat. Kalau dapat. Kalau kita baca kitab Ikam, tapi tak baca lah kita Ikam tinggi sangat. Tok Guru boleh lah kan. Tapi Syekh Ibn Athaillah di Mesir. Makam dia. Jauh-jauh sangat pula. Kita ambil Tok Guru yang dekat-dekat ni je. Dan insya-Allah lepas ziarah makam, saya akan cuba aturkan untuk kita ziarah Tok Guru juga tapi yang hidup. Untuk kita ambil berkat, ambil doa dia dan ziarah pondok dia. Cuma belum diputuskan untuk guru mana. Saya sebelum ni saya telefon Syekh Zainul Asri untuk ziarah dia. Tapi Syekh kata dia ada kat Mekah waktu tu. Lepas tu saya cadang pula nak ziarah Baba Nur Hisham. Baba Nur Hisham ni dia ada banyak hadis-hadis musalsal. Dia banyak amalan. Kita boleh nak minta amalan kat dia. Tapi dia pula ada di Kuala Lumpur waktu tu. Jadi kita cuba carilah tengok. Kemungkinan kita pergi ziarah Tuan Gurulah. Tuan Gurulah Parit Panjang. Kan, insya-Allah. Kita cubalah kalau dapat. Tengah-tengah cari kabel dalam. Moga mudah. Ataupun kalau tak juga kita cuba ziarah Tuan Guru Haji Awang Lanai. Tuan Guru Haji Awang Lanai ni guru kepada Tok Guru Siddiq Noh. Guru dia, kan? Guru kepada guru kita jugalah. Jadi bersambung. Insya-Allah. Jadi itu perancangan hari Rabu tu. Jadi hari Rabu mungkin kelas kita pagi saja. Kemudian kita pergi berjalan. Dipanggil jaulah. Pergi ziarah-ziarah ulama. Tapi benda ni tak wajib. Siapa nak ikut saja. Okey. Kemudian juga kitab ni nanti saya akan tinggalkan di hujung sekali. Bahagian doa tu saya tak baca di sini. Jadi minta maaf lah. Saya akan baca di mana doa ni? Kitab belakang, surat belakang sekali. Saya akan baca di Mekah. Sebab saya pergi umrah sana. Jadi kita akan buat satu majlis macam majlis maulid ni, majlis penutup kitab, khatam kitab. Kita nak khatam kitab di tanah suci. Jadi saya akan khatamkan di sana dengan membaca doa di belakang muka surat ni, belakang sekali. Akan tutup sana. Jadi siapa yang tak dapat pergi, tak apalah. Mungkin kita akan buat live. Jadi tengok secara live je lah khatam dia. InsyaAllah, tak apa. Kan kita nak ambil barakah, keberkatan. Tak apalah, tanam azam, kumpul duit nak pergi jumpa Nabi, insya-Allah. Sebab pergi sana ni bukan sebab duit banyak ke, kaya ke, bukan. Tapi sebab jemputan Allah. Kalau Allah jemput, pasti sampai. Walaupun tak berduit. Insya-Allah. Jadi kita rehat dulu. Yang ni ada sediakan makanan. Kemudian kita rehatlah. Dan pukul 12 baru masuk semula. Jadi mana yang nak buat muzakarah semula,
muzakarah lah dalam tidurnya. InsyaAllah. Kami dulu masa ngaji pondok dulu malam-malam buat muzakarah lah. Kan, buat muzakarah. Tengah lepas isyak tu kumpul buat bulatan, buka balik kitab, tengok balik kitab yang tok guru ngajar tu muzakarah. Tapi mula-mula je dalam 15 minit je muzakarah. Lepas 15 minit tu muzakarut nama dia. Dia dah jadi lain, dia sembang bab lain, sembang bab kereta, sembang bab bola. Jadi ya tutup kitab. Tu kata muzakarut tu. Tu perangai budak pondok. Jangan ikutnya tu. Tak. Baik, jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mauti syuhada wa dikhnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wassallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.